Baik, Assalamualaikum semua ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam kuasa ketiga. Salam Malaysia, saya lupa ya. Baik, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Seperti biasalah, shadow ban ni, puak-puak yang takut ni, dia guna shadow ban. Dan juga share ramai-ramai, sertai Telegram saya. Share Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Saya akan mula buat pengumuman di sana. Baik, live ini adalah secara am. Bukan, kalau anda baca tajuknya timbulkan tanda soal, sebenarnya anda mungkin rasa saya menujukannya kepada Anwar atau kerajaan. Sebenarnya tidak. Saya menunjukkannya kepada blok kerajaan dan juga kepada anda semua secara am. Bukan sekadar yang komen di sini ataupun yang membaca atau menonton, tetapi juga kenalan-kenalan saya dan sebagainya. Saya nak direct ya. Okey. Saya nak beri anda beberapa nasihat dan beberapa petunjuk yang mungkin boleh cetus satu kesedaran di dalam diri anda. Pertama ya, andai kata saya ada maklumat, sebab sumber ni pelbagai. Bila anda libatkan orang-orang kerajaan apa dan sebagainya, atau orang-orang pembangkang, pemimpin-pemimpin, dia terlalu ramai. Jadi macam mana pun berita ni akan mengalir keluar, dan kemudian ramai orang ada banyak sumber. Orang tertentu ada sumber ni, orang ni ada sumber tu. Ada sumber dia direct, ada menerusi orang tengah dan whatever lah. Tetapi maklumat sedikit sebanyak akan mengalir keluar. Dan saya ada cara saya. Okay. Tetapi tidak pernah saya beritahu saya 100% pasti saya itu akan berlaku, sebab di dalam politik there is no such thing as certainty, satu kepastian. Jadi hanya saya boleh kongsi maklumat perkabaran dan buat analisa dan melihat sesuatu secara logik. So jika ramai tanya saya, adakah kerajaan akan tumbang? Saya boleh beritahu secara peribadi, saya teramat yakin kerajaan ini boleh hitunglah berapa hari yang tinggal. Tetapi saya hanya beri secara bukan satu kepastian, tetapi satu keyakinan. Of course, kalau saya ada maklumat tertentu, saya tidak akan kongsikannya. Sekiranya saya berpendapat maklumat itu boleh merencatkan atau menggagalkan satu misi demi rakyat, ya. So saya tidak akan dedahkan. Dan lazimnya orang yang tahu, dia tidak akan cerita banyak, ya. Dia cuma akan guide you, hanya akan memberi anda panduan kepada cara anda nak lihat sesuatu. Saya bukan terlalu baik orangnya nak bantu Anwar, sebab Anwar, pada hemat saya, pada pandangan saya, ya, saya selalu bersopan dengan Perdana Menteri, ya. Saya beritahu pada hemat saya, pada pandangan saya, ya, telah membinasakan negara, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, ya. Dan tindak tanduk dia kebelakangan ini, termasuk SPRM, siasatan dan sebagainya, kalau anda lihat, banyak percanggahan. Termasuk SPRM sendiri dah sahkan bahawa mereka tidak sebenarnya ada bukti terhadap Tun Daim sebagai contoh. Dan kemudian Anwar buat insinuation dalam bahasa Inggeris. Dia secara tidak langsung memberitahu, menuding jari kepada Daim buat ini, buat itu, kepada Tun Mahathir bolot dan sebagainya. Walhal sebenarnya kita tahu Anwar tidak ada bukti, dan ini semua permainan persepsi, dan saya pun dah jelaskan sejelas-jelas mungkin mengapa ianya permainan persepsi.
seorang yang terdesak. Amat-amat terdesak. Dan saya nak ingatkan kepada anda semua, orang yang terdesak akan selalu membuat perkara terdesak. Dan orang yang terdesak tidak berfikir dengan waras. Dan ini banyak contoh saya boleh beri dalam sejarah. Anwar ni, dia bila nak sampai, bila keadaan dia terdesak, dia akan buat perkara yang tak waras. Okay. So anyway, berbalik kepada nasihat saya, jangan buat andaian, jangan terlalu yakin. Anwar juga jangan terlalu yakin, anda juga jangan terlalu yakin. Kita dengar, kita hayati maklumat yang diberi, logik yang disampaikan oleh saya, oleh orang lain, kemudian kita fikir dan kita simpan dan kita buat keputusan sendiri. Tetapi apa pun, tunggu dan lihat. Jangan buat kesimpulan total. Okay, kita tunggu dan lihat. Sama juga kepada Anwar, jangan terlalu yakin. Dan kepada orang yang berfikir, saya ada jumpa ramai orang, dia hantar saya video dia ni, dia hantar saya video dia tu. Dengar dia ni, logik. Sebenarnya ramai di kalangan rakyat kita ni, kalau dia pentaksub Anwar, dia dah buat keputusan Anwar ni apa dia cakap betul. Jadi mereka akan lihat video-video orang-orang yang sokong Anwar, kemudian dia akan kongsi, dengar ni, logik ni. Sebenarnya dia orang ni dah buat keputusan bahawa mereka nak Anwar. Mereka takkan dengar logik orang lain. Mereka ni dah tenggelam seperti Anwar di dalam dunia kayangan, di dalam khayalan, di dalam halusinasi. Dan orang-orang macam ni akan kongsi video kepada anda. Dengar ni, Anwar kata. Dengar ni, maaflah saya nak sebut lah. Dengar ni, Lokman Adam kata. Dengar ni, dia ni kata. Dengar tu, dia ni kata. Memang logik, walaupun merapu lah. Ni logik. Kita boleh jelaskan 1001 kali logik yang betul. Kita boleh dendangkan kepada anda fakta. Kita boleh dendangkan kepada anda mengapa Anwar menipu, tetapi mereka dah buat keputusan. Jadi nasihat saya kepada anda, jangan buang masa dengan orang-orang macam ni. Dengar dan tak payah nak layan. Because ada pentaksub yang anda tidak boleh ubati. Okay? Tapi mereka akan ganggu. Mereka akan mai, mereka akan kongsi. Kalau bukan di sini, secara peribadi mungkin kenalan anda, kenalan saya pun ada. 2-3 ekor ada. Hantar video ni, video tu. Walaupun kita secara halus dah beritahu kita tak nak bincang, mereka akan buat, mereka akan hantar. Saya biar je. Kalau saya dah tak suka, saya rasa mereka dah merapu, saya block je. Saya sekat je. WhatsApp ke apa, saya sekat je. Because it's too much of nonsense. Mereka akan beritahu, saya tak nak bincang politik, tapi mereka akan hantar, ya. Kemudian mereka akan hina pemimpin yang anda suka. Katakan anda penyokong Tun Mahathir sebagai contoh, mereka akan hina Tun Mahathir. Hari ini pun saya terima satu mesej hinaan melampau terhadap Tun Mahathir. I can tolerate many things, but there are some things I draw the line. Ya. So jangan terlalu yakin dan jangan buang masa dengan pentaksub. Tetapi ada orang, dia walaupun dia contohnya sokong Anwar, tapi dia ni waras. Dia berfikir, dia kata mengapa Anwar buat macam ni, mengapa Anwar tak buat macam tu. Orang-orang itulah yang anda boleh cuba bincang dan cuba sampaikan kebenaran, ya, supaya mereka membuka minda mereka dan melihat Anwar ni, dia masuk, dia kata kerajaan dulu gagal, kerajaan dulu tak boleh berfungsi, ringgit jatuh, mereka ni tak boleh pakai, menteri tidur, ini, itu, saya nak masuk, saya nak buat reformasi, saya nak lawan rasuah, saya nak ini, saya nak itu. Dikencingnya kepada hang rakyat. Satu Malaysia, dia satu manusia ni, dia cukup luar biasa. Anwar ni cukup luar biasa. Dia turun dan dia kencing, seorang manusia, dia kencing kat 32 juta rakyat Malaysia. Dia punya kencing punya hebat, deras, ya. Tak tahulah dia nak simpan air kencing tu banyak tu, aku tak tahulah macam mana dia boleh takung, ya. Dia kencing punya deras.
Tapi habuk pun tak ada Perdana Menteri ni. Hari ini aku nak luahkan, habuk pun tak ada. Ya. Tun Mahathir inilah, Mahathir itulah yang heret Anwar ke mahkamah. Saman siapa? Tun Mahathir yang saman. Ada kotak bukti lah, ada apalah. Tak ada pun, tak nampak kotak bukti. Tapi Tun pada tahun 1999, Tun cetak di media Arus Perdana, akhbar cetakkan semua syarikat yang berkait dengan kroni Anwar, dengan ahli keluarga Anwar. Zahid dapat manfaat. Zahid memang minta maaf secara rasmi kepada Tun, dibawa oleh media Arus Perdana. Kalau Anwar dah ada bukti, masa Tun cetak hitam putih bagi satu Malaysia baca, ya, lepas pecat Anwar dulu, Anwar semestinya dah tunjuk bukti. Ini tak, sudah didapati bersalah, kesalahan berkait rasuah, sudah masuk penjara, keluar penjara, bukti pun habuk pun tak ada. Dia diberi peluang menjadi Perdana Menteri, kita terima, kita beri dia peluang. Tapi dia kencing lagi, dia seksa orang. Ringgit hancur, ekonomi teruk, berbilion mengalir keluar daripada negara setiap bulan. Ekspor merosot, satu bulan boleh merosot 5.8 bilion. Dia duk merapu pasal langkah Dubai, pasal orang nak jatuhkan dia kononnya. Bukannya nak beri penyelesaian. Aku nak perang rasuah, aku nak perang rasuah. Weh, kau lihatlah tepi kau tu, hitam putih dah dedah. Kau nak kacau Daim, hitam putih dah dedah, kau naikkan orang tu jadi TPM. Siapa yang dedah? Orang kau yang dedah. Kau fikir rakyat ni lembu ke Anwar? Jangan terlalu yakin. Kalau saya ada maklumat, saya takkan kongsi. Kalau saya panggil rakan, minta hampa ada maklumat apa, saya mesti buat seolah-olah tak ada maklumat, ya. Tetapi kalau ada, saya akan simpan. Cuma saya nak beritahu kepada Anwar, jangan terlalu yakin. Dan kepada anda semua juga, jangan terlalu yakin. Tak kira lah anda setuju, anda percaya kerajaan akan tumbang, atau anda tidak percaya kerajaan akan tumbang. Apa pun kepercayaan anda, jangan 100%. Apa-apa boleh terjadi. Mungkin Anwar tak tumbang, tapi secara peribadi saya yakinlah Anwar akan tumbang. Dia tidak akan bertahan. Sebab jika Anwar tidak tumbang, negara kita tidak akan bertahan. Hari ini saya beritahu terus terang. Lawan, kita lawan sampai habis, ya? Lawan, kita lawan sampai habis. Misi pertama ialah no Anwar. Yang lain belakang kira. Sebab Anwar does not know. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu. That is a fact, ya? Rasuah, anak cerita rasuah macam mana anak cerita pun, orang tidak boleh nak brain, tak boleh nak terima adanya Zaid Hamidi yang terpalit dengan satu jenayah yang korang sendiri dedahkan, ya? Sebelum PRU 15, SPRM geledah invoke, macam mana Rafizi hina Azam Baki, hina SPRM. Hari ini tangkap Azam Baki. Hari ini Azam Baki yang fokus kat Tun Daim. Anwar ni pendendam. Banyak contoh, banyak bukti Anwar pendendam. Dan dia zalim. Dan dia kekang kebebasan bersuara sesiapa sahaja yang dia fikir tidak menyebelahi dia. Kerana dia pengecut. Kerana dia tidak mampu melihat fakta didendangkan kepada anda semua. 1 tahun kita sudah lihat siapa dia Anwar Ibrahim. Dulu dia akan cerita, saya pernah dipuji sebagai Menteri Kewangan dan sebagainya. Dia puji diri sendiri.
Hari ini dia jadi Menteri Kewangan, kita on paper, on record, nak cerita apa, fenomena global ke apa ke, di bawah pentadbiran dia, mata wang mencatat prestasi terburuk dalam sejarah. Nak cerita apa, ceritalah, tapi terburuk dalam sejarah. Dan terburuk dalam rantau ini. Dulu kita lebih baik daripada jiran-jiran kita. Terburuk dalam rantau ni. Ya. Ekonomi. Ya. Dan dia masih tengah kalut dengan isu sokongan MP. Han kata dah ada 2/3, 152. Mula-mula hang kalut nak terima sokongan tambahan. Kemudian nak kalut pula orang nak tumbangkan hang. Bukan 152 tu dah stabil gila. Habis nak kalut pasal apa? Nak kalut pasal apa? Langkah Dubai ni, siapa yang cerita? Depa yang cerita. Siapa yang nafi? Kemudian depa yang nafi. Ada yang nafi, ada pula yang kata apa? Tak berjaya. Tak berjaya maknanya langkah tu ada. Tapi yang nafi pula katanya tak ada. Belah-belah depa pun tak pasti benda mana yang betul, mana yang salah. Jcom, siapa bayar? Dana hang lah, duit hang lah, rakyat yang bayar Jcom. Lepas tu Jcom depa guna untuk apa? Untuk sebar berita palsu. Itulah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Jahanam negara ni kalau manusia ni terus mentadbir sebagai Perdana Menteri. Jahanam. Jahanam. Ya, sebab itu kita mesti lawan berterusan. Dan harap-haraplah dalam masa amat terdekat ni Anwar perlu berundur. Anwar perlu berundur. Kita dah banyak dengar cerita daripada Anwar pasal Tun Mahathir. Cerita ni cerita. Dia sita bangunan Tun Daim atas perkhabaran, atas syak. SPRM sendiri mengaku tak ada bukti. Tak cerita berapa lama. You have been the PM for 1 year. Kalau ada bukti, tunjukkan. Dulu kata ada kotak bukti, tunjukkan. Kami nak lihat bukti. Dulu masa Tun dedah, ya, kronisma yang anda amalkan masa jadi Menteri Kewangan dulu 1998, awak tak boleh nak tunjuk walaupun sekeping kertas bukti penglibatan Tun atau anak-anak dia dalam apa jua skandal. Sedangkan masa tu anda Menteri Kewangan, semestinya kalau ada bukti anda dah ada masa itu. Kalau dulu tak boleh tunjuk, hari ni nak tunjuk apa? Cerita, persepsi. Muhyiddin Sakau 600 bilion tukar jadi berapa bilion, tukar lagi. Kemudian 3 juta. Akhirnya mahkamah buang kes tu. Mahkamah kata apa? Tak ada asas. Inilah Perdana Menteri kita. Kes yang mahkamah buang tu kerana tidak ada asas. Kalau dulu kita tanya Anwar, kita cabar Anwar kata jangan cabar saya ada dokumen sampai hari ni kita tak lihat. So orang ni mesti diundurkan. Orang ini mesti diundurkan. Saya nak cerita terus terang. Tetapi pada masa yang sama, kita bersabar, kita tunggu, kita lihat, kita jangan kalut. Sebab Anwar nak hang kalut. Anwar nak kelirukan hang, dia nak kelirukan ahli-ahli parlimen. Keluarlah belah-belah depa cerita langkah Dubai. Kononnya ada satu langkah yang dari awal, dari start sampai akhir, semuanya fitnah, semuanya rekaan untuk kelirukan ahli-ahli parlimen. Nak kelirukan ahli-ahli parlimen ni Anwar dah buat dari dulu lagi. I have the numbers. Masa tu sebenarnya Anwar duduk berbincang, Kem Anwar duduk berbincang. Ya, dia pembangkang, dia duduk berbincang dengan MP-MP kerajaan nak tumbangkan kerajaan. Sebab kalau tanpa berbincang dengan MP-MP kerajaan masa dulu, macam mana dia boleh ada numbers? Dia nak kelirukan MP-MP kerajaan supaya sokong
Akuan bersumpah menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri sebab nak tumbangkan kerajaan. Jadi dia akan dia akan main persepsi, dia akan beritahu I have the numbers. Dia memang kuat main persepsi, raja persepsi. Hari ini pula dia buat terbalik. Dia kata memang dah ada perancangan nak tumbangkan kerajaan sebab dia nak, tapi tak berjaya. Orang-orang dia lah, bukan dia sendirilah. Sebab dia pernah kelirukan MP-MP, mana tahu ada MP-MP yang dah tak sokong dia. Dia nak takutkan, mungkin MP-MP ni fikir, lebih baik aku kekal sokong Perdana Menteri sebab langkah tak berjaya. Langkah Dubai ni keluar daripada siapa? Belah-belah depa. Siap dengan ada seorang Saitro depa, Saitro yang berkait dengan PKR, buat live menjelaskan langkah Dubai dari A ke Z, semua mengarut. Itulah tahap terdesaknya depa. Macam ni ke nak run the country? Atas persepsi palsu, penipuan, dendam, kezaliman. Tak tahu nak urus ekonomi. Bajet pun tidak ada apa-apa petanda yang di mana kerajaan ada satu dasar nak pulihkan ekonomi, nak pulihkan ringgit. Macam ini ke nak kita nak ke seorang Perdana Menteri 9 bulan hampir setahun menari sini, menari sana, cakap sini, cakap sana, semata-mata nak berkempen untuk pilihan raya? Itu pun kena teruk, kena belasah teruk. Macam ini ke Perdana Menteri ini ke kita nak untuk negara kita? It's time semua pihak duduk dan fikir demi negara. Jangan fikir lagi parti, PAS ke DAP ke, fikir demi negara. Orang ini adalah satu berita buruk buat Malaysia. Ya. Bila kita soal dengan cara baik, isu ambalat. Anwar kata tak ada pun apa-apa perjanjian dengan Indonesia untuk kerjasama, tetapi media antarabangsa yang dicetak di Indonesia melaporkan bahawa satu persetujuan dicapai, kerjasama dan sebagainya, dan Malaysia tidak merungut, Malaysia tidak membantah, Malaysia tidak hantar surat bantahan. Bila Liberal International kita soal cara baik, mengapa logo PKR ada sana, rakyat dituduh menimbulkan isu tu, walhal sebenarnya yang letak logo PKR adalah Liberal International. Banyak posting Liberal International, banyak posting orang-orang PKR, termasuk anak Anwar, menunjukkan dengan jelas tertulis di sana PKR adalah ahli penuh Liberal International. Bila persoal rakyat dihukum, macam mana kita boleh benarkan manusia ni terus mentadbir di negara ni? Kerana sekarang sudah timbul syak yang teramat sangat. Ini adalah kerajaan yang memuja Liberal International. Timbul tanda soal, adakah isu ambalat ini sudah ambalat ini sudah tergadai? Macam-macam isu lagi. Di bawah pentadbiran ini, macam-macam kata-kata anti-Islam, anti-Melayu oleh pemimpin-pemimpin DAP, beracun, berbisa, tak disiasat. Yang dihukum, yang dihina, pemimpin-pemimpin PAS. Macam mana nak terima orang ni? He is creating racial division, pengasingan bangsa Melayu and non-Malay. Dia kena diundurkan. So nasihat saya, jangan terlalu yakin. Bukan hanya Anwar, anda semua, tetapi anda berhak menaruh harapan dan keyakinan tinggi. Tetapi jangan terlalu yakin sampai esok anda hampa. Tetapi insya-Allah kerajaan ini akan tumbang dalam masa terdekat. Okey? Akan tumbang dalam masa terdekat. Tapi saya tidak beri jaminan 100%. Saya tidak mungkin beri jaminan 100%. Anda perlu nilaikan sendiri. Setakat yang saya maklum, Anwar sudah hilang majoriti. Saya ulang, Anwar, setakat mana yang saya maklum, Anwar sudah lama hilang majoriti. Jika saya Anwar, saya akan melakukan perkara yang betul.
tanpa perlu mengheret negara, ya, menerusi segala, ya, menimbulkan propaganda, langkah Dubai dan sebagainya, buang masa, saya akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk meletak jawatan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.